Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ أهلا وسهلا إلى قناتي قناة تعلم اللغة العربية للمبتدئين. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, channel mempelajari bahasa Arab untuk peringkat permulaan, insya-Allah. Okey, naib fa'il. Sebelum ni ada video yang saya buat sebelum ni bertajuk fa'il. Kali ini adalah naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah naib kepada fa'il, iaitu timbalan kepada fa'il. Okey, kat mana kita biasa jumpa al-fa'il? Al-fa'il kita biasa jumpa dalam al-jumlah al-fi'liyah, betul? Al-jumlah al-fi'liyah ada 3 komponen utama yang selalu ada pada dia jumlah fi'liyah, iaitu dia ada fa'il, dia ada fa'il dan dia ada maf'ulun bih. Naibul fa'il kita boleh jumpa di dalam ayat jumlah fi'liyah yang mana fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. Apa tu fi'il muta'addi? Fi'il yang memerlukan maf'ulun bih. Hanya pada ayat yang ada maf'ulun bih sahaja dia boleh diubah daripada fa'il menjadi naib fa'il. Sebagai contoh ayat, syariba Muhammadun al-asira. Syariba Muhammadun al-asira. Okey. Naib fa'il ini kita akan jumpa apabila kita ingin memansuhkan si pelaku, iaitu fa'il. Fa'il kita sembunyikan identiti dia dalam ayat, kita tidak beritahu siapa yang buat perbuatan tersebut. Sebagai contoh, ayat asal adalah syariba Muhammadun al-asira. Muhammad telah meminum jus. Tetapi apabila kita sembunyikan pelaku, si pelaku kita buangkan dalam ayat, ayat ini kita akan jadikan dia menjadi jus itu telah diminum. Asalnya Muhammad telah meminum jus. Kita tahu yang buat adalah Muhammad. Tetapi dalam ayat yang mana kita tukarkan, kita sembunyikan pelaku, fa'il dia, ayat tersebut akan menjadi jus itu telah diminum. Siapa yang minum? Tak tahu, kita tak bagi tahu. Okey, jadi caranya adalah yang pertama kita buangkan fa'il, iaitu Muhammad, kita tak sebut dalam ayat. Kemudian maf'ulun bih, asalnya al-asira ni adalah maf'ulun bih, kita akan alihkan dia mengambil tempat fa'il. Apabila si maf'ulun bih mengambil tempat fa'il, maka automatik dia mengambil sekali tugas-tugas fa'il. Tugas fa'il dia adalah berhukum dengan hukum yang marfu'. Jadi asalnya maf'ulun bih ini mansub, apabila tukar mengambil kedudukan tempat fa'il, dia akan berhukum dengan hukum marfu'. Jadi akan jadi macam mana? Al-asira akan bertukar menjadi al-asiru. Okay, baris hadapan. Sesuailah kan, apabila naib ketua tak ada, naibnya akan mengambil alih tugas seperti mana ketua. Jadi macam itulah juga, bila fa'il tak ada, naib fa'il ambil alih tugas, maka dia pun ambil sekali hukumnya, berhukum dengan hukum yang marfu', seperti mana hukum fa'il adalah marfu'. Okay. Untuk fi'il di hadapan pula perlu ditukarkan mengikut wazan yang khas daripada fi'il madhi lil ma'lum menjadi fi'il madhi lil majhul. Akan saya terangkan sebentar lagi. Baiklah, ini adalah wazan yang perlu kita ingat apabila kita ingin menukarkan daripada ayat, daripada perkataan yang kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. Daripada melakukan menjadi dilakukan. Daripada contoh meminum menjadi diminum.
Daripada makan jadi dimakan. Okey, jadi apa wazan yang kita perlu ingat? Sekiranya fi'il madhi atas wazan fu'ila, huruf hadapan bari depan, huruf sebelum akhir bari bawah. Manakala untuk fi'il mudhari' atau wazan yuf'alu, huruf depan bari depan, huruf sebelum akhir bari atas. Okey, ini adalah dua wazan yang perlu kita ingat apabila kita nak jadikan daripada kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Okey. Sebagai contoh, fi'il kataba akan jadi kutiba. Betul? Kataba tukarkan kepada kata kerja pasif jadi kutiba. Daripada menulis jadi ditulis. Telah menulis jadi telah ditulis. Okay. Yaktubu jadi yuktabu. Okay. Kemudian fataha jadi futiha. Buka jadi dibuka. Yaftahu jadi yuftahu. Okey, lihat baris hadapan, huruf hadapan bari depan, sebelum akhir bari atas. Bari depan, huruf depan baris hadapan, sebelum akhir baris bawah, sama wazan. Telah buka, telah dibuka. Okey. Sedang membuka, sedang dibuka. Okey. Sekarang kita akan tengok bagaimana mengaplikasikan perkataan ini dalam ayat. Kalau contoh yang tadi di awalnya adalah syariba menjadi syuriba. Okey, kalau fi'il mudhari' yashrabu menjadi yushrabu. Boleh? Okay. Mari kita tukar ayat ini daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Cara yang pertama adalah buangkan fa'il dan jadikan maf'ulun bi ini berada dalam kedudukan fa'il, tetapi nama dia sekarang adalah naibul fa'il. Pindahkan ke sebelah, so akan jadi al-asiru pada depan. Kemudian yang ni ingat lagi apakah wazan kita tadi? Ini fi'il madhi, jadi wazannya adalah wazan fu'ila. Bagi yang ingat, wazan dia tadi adalah wazan fu'ila. Jadi syariba akan bertukar jadi syuriba. Fu'ila, so wazan syuriba. Syuriba al-asiru. Jus itu telah diminum. Okay. Jadi inilah ayat pasif untuk ayat ini. Syuriba al-asiru. Bagaimana pula sekiranya fi'il tersebut mempunyai huruf sakit? Seperti qala, ba'a, dan fi'il mudhari' yaqulu, yabi'u. Sekiranya fi'il madhi ada alif sakit di tengah, kita akan tukarkan ketika perkataan kata kerja pasifnya, alif itu ditukar dengan huruf ya. So dia akan jadi qila. Okay, qila. Ba'a akan jadi bi'a. Boleh? Manakala yaqulu, huruf sakit waw, kita akan gantikan dia dengan alif ketika
kata kerja pasif. Yaqulu akan jadi yuqalu. Yabi'u akan jadi yuba'u. Boleh? Kita cuba jadikan, kita pilih satu perkataan. Contoh yabi'u yuba'u, jadikan dalam ayat. Ayat asalnya yabi'u Zaidun al-baita. Zaid sedang menjual rumah itu. Jadi jadikan dia ayat pasif dengan buang fa'il dia, sembunyikan fa'il. Jadikan al-bait tempat naib fa'il. Maka ayat ini akan jadi, dan jangan lupa ditukar yabi'u menjadi yuba'u. Maka jadilah ayatnya yuba'u al-baitu. Yuba'u al-baitu, rumah itu sedang dijual. Dan sekali adalah bagaimana nak i'rab naibul fa'il. Baiklah, sekarang saya ingin memberi tahu bahawa fi'il yang depan ini akan terkesan dengan naib fa'il yang akan hadir apabila fa'ilnya telah dibuang. Bagaimana? Sebagai contoh, kataba at-talibu ar-risalata, maf'ulun bihnya adalah muannas kan? Fa'ilnya muzakkar, maf'ulun bihnya adalah muannas. Apabila kita buangkan fa'il, maka ar-risalah akan ambil tempat kedudukan ini dan menjadi naib fa'il. Maka ar-risalah, naibul fa'ilnya adalah perempuan. Jadi fi'il yang dihadapannya asalnya untuk perbuatan bagi fa'il muzakkar, maka sebab itu kita pakai kataba muzakkar. Tetapi apabila naibul fa'ilnya telah bertukar menjadi perempuan muannas, maka kataba tidak relevan lagi untuk kekal muzakkar. Kita perlu ikut jantina seperti naib fa'il. Maka kita tuliskan dulu maka fi'ilnya tadi perlu ada tanda muannas juga, dan jangan lupa baris huruf depan, baris depan, huruf sebelum akhir yang asal kataba, baris bawah jadi kutibat. Jadi sebab dia ni adalah muannas, maka fi'il perlu fi'il yang muannas, kutibat. Kutibat ar-risalatu, telah ditulis surat itu. Telah ditulis surat itu. Okay. Daripada kataba muzakkar sebab fa'ilnya muzakkar. Kataba at-talibu ar-risalata. Tetapi apabila ar-risalah menjadi naibul fa'il, maka tanda fi'il yang depan perlu ikut naib fa'il muannas, maka jadilah kutibat ar-risalatu. Saya datangkan contoh yang kedua. Syaribat Fatimatu al-asira. Fatimah fa'ilnya adalah muannas, maka fi'il depan adalah muannas, syaribat. Kita akan tengok bagaimana sekiranya terbuangkan fa'il dan al-asir mengambil kedudukan fa'il menjadi naib fa'il, maka al-asiru muzakkar. Al-asiru muzakkar, maka fi'il yang depan perlu ikut naibul fa'il muzakkar juga. Jangan lupa huruf depan baris depan, huruf sebelum akhir baris bawah. Maka ayatnya menjadi syuriba al-asiru. Okey. Jadi kedua-dua contoh ini bertentangan. Yang atas daripada fi'il muzakkar menjadi fi'il muannas disebabkan datangnya naib fa'il dalam bentuk muannas. Yang bawah daripada fi'il dalam bentuk muannas telah bertukar menjadi fi'il dalam bentuk muzakkar disebabkan naib fa'ilnya berubah menjadi muzakkar.
Okay, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada video kali ini, insya-Allah. Okay, satu poin lagi yang ingin saya tekankan adalah, sebelum saya terlupa, hukum naibul fa'il adalah marfu'. Okay, ingat naibul fa'il adalah hukumnya adalah marfu' bi ad-dhamma. Sekiranya muannas, sekiranya musanna marfu' bil alif, sekiranya jamak muzakkar salim marfu' bil waw. Sekarang kita i'rab naibul fa'il. Kutiba ad-darsu, telah ditulis lesson atau pelajaran itu. Ad-darsu naibul fa'il marfu' bil dhamma. Itu saja. Naibul fa'il marfu' bil dhamma. Baiklah, sekarang ayat contoh kedua. Ukhidha al-kitabani, telah diambil dua buku itu. Al-kitabani naibul fa'il marfu' bil alif li'annahu musanna. Okay. Contoh jika naib fa'il dia jamak muzakkar salim. Su'ila al-muslimuna naibul fa'il marfu' bil waw li'annahu jam'ul muzakkar as-salim. Tambah i'rab fi'il yang hadapan. Macam mana nak i'rab su'ila? I'rabnya adalah su'ila fi'lu madin lil majhul mabni ala al-fath. Okay, saya terlepas untuk i'rab fi'il yang sebelum tadi, tapi beginilah i'rab fi'il yang hadapan. Fi'il madin, fi'lu madin lil majhul mabniun ala al-fath. Baiklah, saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah kita cuba kongsikan ilmu-ilmu yang lebih lagi pada masa akan datang. Teruskan sokongan terhadap video-video yang saya hasilkan, dan like serta share sekiranya ia dapat beri manfaat kepada yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.